Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung dia ini lebih kurang 30 minit kita akan cakap. Pada sahabat yang dapat masuk ni, saya ucapkan terima kasih dan tolong share kalau anda boleh share. Hari ini kita nak cakap tajuk yang simple saja, keusahawanan. Walaupun simple, salah satu elemen yang terpenting bagi kita sebab keusahawanan ini merupakan sesuatu yang diperlukan sebagai sebab usahawan. Kalau kita boleh menjalankan usahawanan, banyak peluang yang kita dapati daripada peluang-peluang keseniaan jadi seorang usahawan sebab sesuatu yang berteraskan kepada usahawanan dia merupakan satu penyambungan daripada jenis-jenis perniagaan yang lain. Sebab usahawan dia more kreatif dan lebih kadang-kadang mereka orang kata yang sentiasa saja mencari sesuatu yang terkini, terbaru mengikut kehendak zaman. Jadi saya hari ini insyaAllah harap siapa saja yang boleh masuk, sila masuk. Saya harap mungkin sahabat-sahabat saya yang lain-lain boleh masuk. Harap juga Ustaz Long, kalau Ustaz Long boleh masuk, sila masuk sekarang. Sebab kita pun nak cakap lebih kurang 30 minit. Jadi tuan-tuan dan puan yang berminat sila share. Saya maklum kat dia orang nak masuk, ada yang bertanya. Okey, kalau dipikirkan tentang keusahawanan ni, dia ada dua faktor penting. Satu, keusahawanan pemilihan jenis-jenis keusahawanan yang bagaimana. Adakah seseorang tu ingin jadi usahawan sebagai di bidang pembuatan ataupun di bidang menterokai produk-produk baru ataupun teknologi baru ataupun dikatakan digital. Di samping itu juga kalau kita nak memulakan dengan teknik yang sedia ada seperti Google, dia menyediakan platform untuk seseorang untuk buat mobile apps dan sebagainya. So ini peluang-peluang yang terdapat kepada mereka-mereka yang betul-betul berminat. Jadi sentiasa saja ada peluang-peluang ni. Jika ada yang berminat, insya-Allah. Jadi peluang tu memang ada sebab sesuatu yang kita dapat di pasaran sekarang ni dia akan jadi obsolete. Mengikut pandangan, sesuatu yang dikeluarkan sekarang dia akan jadi obsolete. Sebab tu kalau ikut konsep dulu masa saya belajar knowledge management sampai ke peringkat advanced knowledge management, dia merupakan selalunya yang dilahirkan, dikeluarkan sekarang dia akan jadi obsolete sebab dalam masa 6 bulan akan obsolete. Tapi sekarang ni lagi lama lagi singkat. Sebab tu kalau tuan-tuan dah tengok 5G pun datang. Bila 5G dah datang, semua akan berubah. Sistem network dia semua akan meningkat sebab dia punya speed tu memang laju. Dan mungkin preparation not in our country lah. In other country towards 6G pun kita tak tahu dah mula. Sebab bila masuk 5G ni memang alhamdulillah kalau siapa-siapa boleh masuk, sila masuk. Okey, saya ucapkan Ustaz Long dan kawan masuklah kalau boleh. Sebab sila masuklah. Boleh Ustaz, silakan. Setiap tuan-tuan saya ingat ni ada yang nak masuk. Ya. Kita balik tadi tuan-tuan, kalau ikut konsep daripada satu daripada kita punya yang buat software yang terbesar, dia kata konsep dia dulu dia kata copy me exactly. Salah satu konsep yang digunakan dalam bentuk keusahawanan. Jadi Intel menggunakan sistem tu yang dulu. Copy me exactly. So the vendor yang dia ambil tu selalunya dia pilih yang best. Apa yang dibuat ialah dia akan bagi dia punya the whole master plan produk tu kepada vendor tu untuk mengeluarkan. Tetapi barang dikeluarkan mestilah updated with the latest technology, with the latest technique.
So that means they can copy exactly what's given to him, but with the new attributes, with the new qualities, with the new system, or we call it with the new technology or whatnot. Because apa yang dikeluarkan benda ni akan jadi yang terbaru. So by doing that, there will be no competitors. Because when the competitors come in, benda tu dah jadi obsolete. So once somebody build something new, that things sooner or later banyak orang akan buat benda yang sama. So we have to be entrepreneur. So dia punya konsep copy me exactly. Itu dia yang follow dia punya motto dulu. Kemudian Shell menggunakan scenario planning. At that time when I learned that 10 years ago, they were having about 600, 700 questions to answer. Future question that I asked, if certain thing happen to this, A, B, and C, there are many alternatives available for them. So benda-benda macam ni, kalau tuan-tuan tengok, banyak terdapat di pasaran dan oleh pengeluar-pengeluar. Pengeluar-pengeluar ataupun entrepreneur seperti yang kita melihat sekarang ni, kalau tuan-tuan tengok gambar Microsoft dulu, ya, saya ada gambar dia masa dia muda-muda, masa dia dapat seeding punya di US, memang muka dia lain, ya. Saya ada gambar tu semua. Jadi kalau melihat pada seorang tu waktu tu memang macam kita tak boleh, tapi he's now a multi-billion dollar man. Jadi di sini di negara kita pun banyak juga terdapat orang-orang bijak pandai dan sebagainya. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita dapati sekarang ni memang telah pun ada kadang-kadang, ya, dan sentiasa berubah. Because salah satu maksud dia kata the world is unceasing change. Sebagai kita orang Islam, memanglah kita tahu Allah menentukan, sebab tu kita orang Islam insya-Allah diwajibkan cakap insya-Allah. Insya-Allah tu sesuatu yang kita meletakkan sesuatu harapan dan kepercayaan yang boleh bantu kita, bukan ada orang lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. So Cik Ahmad Kamil pun sila masuk. Cik Ahmad Kamil kalau berminat. Oh, kita ada Ustaz Long. Kalau Cik Ahmad Kamil boleh masuk juga, saya ingat link saya hantar. Okey. Ada tema tak Cik Ahmad Kamil? So bersama kita juga ada sini Ustaz Long. Jadi Ustaz Long hari ni kita cakap tajuk dia keusahanan. Usahawan, jadi ada banyak macam usahawan. So pilihan misalnya sama ada you nak jadi usahawan pembuatan atau yang mengeluarkan produk baru atau usahawan yang mencipta sesuatu yang terbaru. Ini is very interesting. Dan saya cuba menyampaikan satu teknologi, satu strategi yang digunakan pakai oleh at that time dulu Intel. Dia kata copy me exactly. Copy me exactly ni kata vendor dia tu dia akan bagi the actual plan. Benda produk yang nak buat. Tapi bila dia buat, dia kena update produk tu become the latest one. That means the pure original product tu tak copyright belong to Intel. Jadi by doing that, bila dia bagi suatu buat, maka barang tu akan jadi terbaru, a new thing. So competitors tak boleh nak buat, dia kena tunggu makan masa baru dia nak buat. By the time dia copy apa yang kita buat, benda tu akan jadi obsolete. See, that is one the strategy. Dan satu lagi strategi yang dia digunakan pakai ialah, even sekarang ni strategi dia panggil collaborative as a strategy. I mean collaborative strategy. Salah satu strategi ialah kita collaborate semua orang so that there will be no competitors. Everybody have their own part, because among other thing that I already mentioned last time, kita katakan customer is also our co-partners. They are also our partner because they are become co-producer, co-invention dan sebagainya. Jadi kalau selamat datang kepada Ustaz. Sila Ustaz, ada apa-apa Ustaz nak buat penambahan? Sekiranya Ustaz dah mendengar apa yang saya sampaikan tadi. Harap Ustaz tolong unmute dulu. Saya harap Cik kawan Ustaz tu pun dia pun boleh masuk. Saya ucapkan selamat datang Ustaz. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Dr. Syakir. So, kita lihat dalam suasana COVID-19 ni, dalam suasana di mana kita lihat suara tak dengar Ustaz. Tak dengar? Tak dengar betul? Dengar ke betul? Hello? Dengar ke? Tak dengar. Hello, Assalamualaikum. Hello. Betul dengar ke? Dengar ke? Tak dengar suara. Tak. Oh, tak dengar. Okey. Hello. Boleh. Okey. Boleh. Baik. Dalam suasana COVID-19 hari ini, kita lihat antara perkara yang menjadi fokus adalah bidang keusahawanan.
Sebab apabila ramai yang diberhentikan kerja ataupun ada yang kita lihat tidak ada program, tidak ada lagi sumber pendapatan, maka antara bidang yang menjadi penumpuan adalah bidang keusahawanan. Dan apatah lagi bila kita dalam norma baru ni, maknanya dia lebih kepada yang menggunakan online punya mekanisme kan. Jadi ini benda yang baru menggunakan marketing digital dan sebagainya ni kan. Jadi sebab itu kita lihat seperti yang kita bincang tengah hari tadi kan, doktor, maknanya kita kena siap untuk menjadi satu apa ni dalam hidup kita ni, flexibility lah untuk melihat ruang-ruang yang baru, ilmu-ilmu yang baru, kaedah-kaedah yang baru. Yang mana matlamatnya jelas lah. Matlamat tu jelas. Jadi bagaimana untuk kita mendapat matlamat, maka kaedah-kaedah itu kita boleh lihat supaya kita dapat terus meneruskan survival kehidupan kita. Cuma saya melihat doktor kan, dalam suasana COVID-19 ni, memang macam saya katakan, kita sebagai trainer ni terasa sangat tidak ada program sebenarnya, tetapi sahabat-sahabat kita yang buat bidang keusahawanan, kan, sahabat saya Cik Din Rahman, saya pun kenal, maknanya dia aktif masuk ke sana kemari, ke timur, ke barat dan semenanjung Malaysia ni, buat program-program keusahawanan yang maknanya sebelum, jadi maknanya memang sehingga orang langsung cakap tentang soalan dan perlu, tetapi because of tidak ada ilmu, tidak ada pengalaman, maka di sana ada ruang yang besar lah untuk dibimbing dalam bentuk coaching dan sebagainya. Saya ingat demikian doktor sementara. Okey, terima kasih. Dan saya minta juga sahabat kita yang sedang menonton tu, Cik Muhammad Fauzi Nordin, kau boleh sila join juga, link telah pun saya hantar. Tajuk kita cakap ini keusahawanan, dan kita telah bincang sebagai satu pembuka acara dan diikuti dengan Ustaz Long. Jadi yang siapa dapat masuk, sila dapat masuk. Dan saya rasa perbincangan hari ini merupakan sambungan daripada tengah hari tadi. Tengah hari tadi merupakan satu pembukaan yang kita bercakap sesuatu yang kita tajuk dia searching, finding square, right? Saya lupa, finding square holes. Finding square hole, kita mencari sesuatu yang bersesuaian dengan diri kita. What we have is we can postpone and we can delay. Tetapi who we are, we cannot delay, we cannot postpone. Because who you are, that is what you want to be. So when entrepreneur, they become who you are rather than what you want to be or what you have. Jadi dengan cara sedemikian, cara tak langsung, apa yang akan berlaku ialah seseorang yang buat sesuatu mengikut atas kemampuan dan minat dia, maka dia tak rasa ada apa-apa halangan. Sekiranya kalau ada apa-apa halangan pun dia boleh mengatasi dengan sempurna. Sebab that is something that he loves so much. Macam suka main bola lah. Main bola, bangun tengah pagi, tengah malam pun tak apa, pagi pun tak apa. Because they love it, they like it. So when you like it, dia tak boleh dah nak mengatakan sesuatu sebab dia akan menerima dengan seadanya. Jadi the idea to bring up the entrepreneur is according to their interest, like and dislike. So dia milih orang sesuatu yang bersesuaian dengan dia. Kalau misalnya orang yang berminat dengan tukang kayu, kalau kita bagi dia buat tukang besi, memang dia tak dapat sama dengan orang yang buat satu ikut minat dia. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan boleh tengok kebanyakan orang yang buat sesuatu tanpa, kadang-kadang macam macam tak tidur. Because he's doing something that he feel that he's very much interested. Jadi bila dia minat, then tak ada masalah. Itu sekurang-kurangnya yang kita katakan minat tu menjamin kesinambungan sesuatu minat yang mana boleh cari jalan menyelesaikan. Kadang-kadang kalau minat sesuatu, dia tengok pada satu produk tu, dia melengung, itu bukan menunggu, dia berfikir macam mana nak ubah sesuatu. Bagaimana to be creative. Because if you want to be creative, you start from zero. Tapi you want to be innovative, from what you have now, you can develop further up into another area. Jadi sekurang-kurangnya kita pun telah bersedia dan kita mengetahui apa yang kita buat tu satu yang datang inside out daripada outside in. Jadi dua-dua elemen tu perlu, tetapi yang kita perlu sekarang ni ialah buat pertama sekali iaitu untuk kita kita katakan cari sesuatu yang ada kita minat. Alright. So bersama kita hari ini silakan kita punya coach Ahmad Kamil dapat peluang masuk. Terima kasih
Saya harap Cik Ahmad Kamil dah mendengar daripada pembukaan saya tadi. We are talking about entrepreneurship, right? Mungkin kita cakap katalah fresh graduate masuk nak buat keusahawanan. Apa peluang yang ada? Apakah you nampak sesuatu yang sebagai satu penambahan kepada anak-anak muda? Tetapi walaupun kita yang senior pun boleh pula jadi macam orang muda. Kalau sekiranya pemikiran kita boleh menerima dan melihat satu data keadaan masa kini dan pada zaman yang akan datang berupa satu kreatif. Jadi kita mintalah buat permulaan sila kita punya Coach Jamil, Kamil, say something about this topic now. Silakan Cik Kamil. Okay, terima kasih Master Coach Dr. Shakir, sahabat saya Ustaz Long Cik. Tadi saya terdengar yang doktor dia cakap pasal entrepreneurship ni is about passion. Part of it, yes, passion. Kalau kita tak ada passion, apa kita buat bukan benda yang kita minat, kita might go halfway through. Tapi salah satu faktor lain ialah peluang. Apa peluang yang ada sekarang? Sekiranya macam trainer, macam saya trainer, Ustaz Long pun trainer, peluang untuk buat training tu terhad. Maksud di situ yang doktor cakap tadi, kita kena bagi be innovative. Yes. Apa perlu kita buat dengan kepandaian kita, dengan skill kita sebagai trainer, coach sebagainya, apa kita perlu buat? Yeah. Ini datangnya innovation tadi. So saya balik tadi pada peluang. Dan inovasi itu mesti sesuai dengan peluang sekarang. So saya rasa Ustaz Long pun faham apa saya cakap ni, kita dah terlibat bersama. Maksud dia sekarang peluang ialah pain areas yang bakal pembeli kita rasai. So sekarang ialah pandemik, COVID-19, murid-murid tak boleh pergi sekolah. Tak dapat pendidikan sempurna. Dah setahun tak ada pendidikan, tak pergi sekolah. Zoom PDRP pun tidak berkesan. Jadi apa peluang yang kita ada? So saya bukan nak mempromosikan apa saya buat, tapi saya nak cerita apa peluang dia. Supaya juga peluang-peluang budak-budak yang naik motosikal dulu, messenger dan sebagainya, office boy, sekarang mereka dah jadi food delivery. Dan pendapatan dia lebih banyak lagi daripada dulu. So dia dalam keadaan kerja yang sama, tapi dia ada peluang. Peluang tu terbuka. Orang perlu makanan dihantar dan sebagainya. So Grab ke, Food Panda ke, order makan ke, semua meletup-letup semua bisnes tu. Sebab peluang tu wujud. Jadi kalau masa tu peluang tu tak wujud, mungkin kerja dia pun susah nak cari kerja. Tapi bila sesuatu tu berlaku, create an opportunity. Setiap satu kesusahan tu ada kesenangan dia. So kalau kita dalam kesusahan, kita kena cari ikut kesenangan tu. Apa kita patut buat. Neighbor saya pun dah pandai masak tu, masak ni sebagainya. So, saya tak pakai Food Panda lah, saya order je. Telefon ni ambil melalui tembok, senang. So itu maksud saya peluang. Apa peluang kita kena sesuaikan dengan keadaan. Itulah maksud usahawan. Dia berusaha mencari sesuatu di luar fikiran. Kalau dia tak tunggu passion saja, saya tak passion nak jual barang, naik motor sebagainya, then susah. Sebab peluang yang ada tu sekarang, benda itu. So supaya juga saya kat trainer tadi, macam Dr. Shakir buat pun. Buat peluang on Zoom online. Kita sama-sama masuk, terlibat, kita dapat manfaat ilmu pada itu. Di samping kita buat kerja-kerja lain. Itu yang saya share tadi pasal keusahawanan, passion dan peluang tu bertetapan tepat kepada keadaan dan keperluan semasa. Itu yang saya nak share, Doktor. Alhamdulillah, terima kasih. Saya minta Cik Ahmad Kamil dan Ustaz Long tolong share kepada you punya participant atau student, because we are talking something that may be new to them. Dengar macam senang, macam biasa, tapi tengok terhenti ada banyak peluang dalam pembincangan kita hari ini. Jadi kalau Cik Ahmad Kamil boleh WhatsApp kepada grup-grup you yang pernah mengikuti kursus you bawah entrepreneurship dan sebagainya, come and share in. Jadi Ustaz Long boleh unmute tak? Ustaz Long kalau nak cakap sila unmute. Saya mute kan tadi. Sekarang Ustaz boleh unmute balik. Sila Ustaz. Kalau ada poin-poin apa Ustaz nak. Sebelum Ustaz nak cakap tu, saya ingin maklumkan bahawa bila kita cakap entrepreneurship, there are something that we start from zero kadang-kadang. There are something that we start from something. When you start from something, it become very innovative. Sekarang ni even trainers pun banyak ada cara nak inovatif, but I'm going to not to talk about that. Everybody ada kepandaian. But what I'm doing now sebagai satu contribution kita kepada masyarakat, satu sumbangan. Kalau kita tak mampu dalam bidang lain, bidang macam ni pun merupakan satu sumbangan juga. Harapan memberi kebaikan pada yang sudi datang mendengar, mudah-mudahan dapat dia sambung balik kepada orang lain dan share kan apa kita cakap kali ini sebagai satu
buka minda dan peluang, because mind opener ni nak buka satu is not that easy. Tapi once kita terbuka, maka kita kena sentiasa cari jalan memperbaiki dan meningkatkan laginya. Sila Ustaz, boleh unmute Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Terima kasih Coach Kamil kita. Saya setuju dengan apa ni Coach Kamil kita beritahu macam mana ni, memang sejauh mana kita pandailah untuk memanfaatkan peluang. Sebab zaman ni, saya ingat Dr. Syakir ke cakap itu ya. Zaman ni bukan siapa yang pandai atau tidak, tapi siapa yang pantas ya. Pantas atau tidak. Sebab kadang-kadang peluang tu ada, tapi bila kita tidak grab the opportunity, maka dia akan hilang ya. Terlepas dan sebagainya. Sebab itu kita kena melihat bagaimana peluang yang ada tu kita kena memanfaatkan dengan baik. Cuma saya bila Cik Kamil cakap tadi kan, yang terlintas hari ini, based on apa yang berlaku dalam suasana hari ini, kita lihat semua orang berusaha untuk cuba untuk meneruskan kehidupan dengan berbagai kaedah cara kan, dan antaranya adalah bidang keusahawanan ni lah. Cuma saya lihat penting untuk kita senantiasa melihat bahawa matlamat tidak menghalalkan cara. Ini penting sangat. Memang matlamat kita untuk survive, matlamat kita untuk dapat duit, matlamat kita untuk teruskan kehidupan, itu matlamat kita. Tetapi kadang-kadang kita perlu lihat juga kaedah cara. Matlamat tidak menghalalkan cara. Maknanya kita kena lihat juga cara kaedah itu mestilah selari dan serasi dengan apa yang Allah nak, dengan apa yang Nabi nak. Kadang-kadang kita lihat lagi dalam suasana ini, kadang-kadang orang terlepas pandang. By hook or by crook, yang penting aku dapat duit. Cara itu nombor 2. Betul ke, salah ke, halal ke, haram ke, itu tak ada masalah. Jadi ini pada saya sangat-sangat menyedihkanlah kalau ianya berlaku di kalangan kita umat Islam. Sebagaimana yang kita bincang sebelum ni, bahawa apa yang berlaku hari ini adalah ujian. Allah sedang uji kita. Jadi ujian tak pernah salah. Yang salah adalah cara kita jauh. Jadi bagaimana kita beradaptasi dengan ujian ini. So kita berusaha, Alhamdulillah, tapi pastikan bagaimana kita berusaha cara kaedah itu selari dengan nilai-nilai Islam. Selari dengan apa yang Allah kehendaki, yang Rasul kehendaki, insyaAllah. Demikian Doktor. Alhamdulillah. Okey Ustaz, memanglah sebab tu kita buat satu mengikut lunas-lunas landasan yang dibolehkan oleh syarak. Sesuatu yang perlu kita mengetahui sebelum kita menceburkan diri dalam bidang entrepreneur dan sebagainya. Memang betul seperti yang Ustaz memberi peringatan, bahawa kita mai dapat rahmat, bahawa kita dapat barakahnya, berkat. Jadi ini sesuatu yang merupakan intipati hidup kita. Jadi sesuatu kita buat, inilah trust kita pertama. Kita kena, langkah pertama kita melihat sesuatu tidak bertentangan dengan kena agama Islam kita dan sebagainya. Maka di sini ada turunnya rahmat. Bila kita meniaga 90-10 tu, salah satu daripadanya, bukan salah satu, yang wajib kita kena patuh apa yang diberi. Dengar dan patuh. Dengar dan patuh dan buat. Okey. Sekarang ni kita main peringkat dalam salah satu peringkat dalam entrepreneurship. Mungkin dulu pernah juga saya cakap dalam era sosial ataupun social era, terdapat salah satu strategi yang kita katakan strategi collaborative strategy. Itu merupakan satu strategi. Dan ada satu lagi, saya ada bercakap tentang DDO, Deliberately Developmental Organization, yang mana dia menggunakan, dia menggalakkan seseorang buat satu ikut dia punya tahap-tahap kemampuan social emotional yang boleh membina kekuatan dalamnya. Sebab dia punya resilient, kekuatan jatuh naik balik tu tetap daripada dalam, bukan di luaran. Selalunya dari luaran tu dia akan jadi zero. Kalau kita nak orang puji kita dan sebagainya, itu bukannya real. Kadang-kadang we become dependent on that. Without that, kepujian kita tak boleh maju ke depan. Kita rasa, maka kita lepas ke belakang, because kita down. Jadi kita sentiasa mengharap orang nak puji kita. That is not the way. One way kita nak biar Allah yang puji kita. Buat sesuatu yang betul lah. Jadi kalau di dalam kita ni kuat, insya-Allah kita usahalah setegaknya boleh. Allah bagi rezeki, kita bersabar. Memang kita kena hadapi berbagai-bagai cabaran. Bagi usahawan, cabaran merupakanlah satu tangga untuk menuju kejayaan. Satu lagi yang kita kena ingat, ada satu cara yang dia panggil experimentation. Okey, eksperimen. Dia kata, hidup kita ni penuh dengan eksperimen. Maksud, kita akan lalui bagai-bagai cabaran. Sebab tu dia kata unceasing change
sesuatu tu akan berubah, tidak terhenti sebagainya. Sebab tu kita rasa Allah yang hebat. Jadi kita mengharap dan kita berusaha. Tapi kalau kita rasa kita hebat, kita pandai, macam Ustaz Lun cakap tadi, tengah hari tadi, maka habislah kita. Sebab kita dah dua benda. Satu, kita dah takbur lah. Kita tak usaha lagi dah, kita pandai. Yang kedua, kita tak mahu usaha. Dan kemungkinan kadang-kadang salah satu sudut lagi, kau tengok kalau kita duduk relax, kita tak usaha sesuatu. That means you repeat the same thing. Kalau kita tak rejak, dia kata you ask the same question, you get the same answer. Sebab tu coaching ni dia datang untuk kita berfikir bagaimana nak mencipta soalan yang relevan untuk mengatasi masalah isu yang kita sedang hadapi ini. Itu merupakan satu cara. Dan experimentation juga merupakan lagi banyak kita buat eksperimen lagi bagus. Lagi kita cuba eksperimen lagi bagus. Kadang-kadang orang buat eksperimen tu dugaan dia sampai 1000 kali gagal, last baru jadi jalan, kejayaan dia. Maka experimentation rupanya dia gunakan salah satu praktis dalam entrepreneurship. InsyaAllah nanti saya akan juga dipanggil bercakap pasal entrepreneurship. Dan banyaklah elemen-elemen yang diguna pakai dalam bidang-bidang teknologi angkasa lepas dan sebagainya digunakan dalam teknik entrepreneurship. The spillover of that technology. The spillover because of too much automation, we have gig economy. When we have gig economy, maka lahirlah disruptive technology. Bila ada disruptive technology, maka jadilah orang kata descaling. Kalau dulu dia kata organisation tu kena ada big scale, but nowadays no more. You must be scale yang kecil, boleh berkembang lebih besar. Kalau you scale yang besar, dia akan kecil-kecilkan. Sebab it's difficult to control dan sebagainya. Sebab tu sekarang ni, dia kata banyakkan orang yang bekerja, leaders among leaders. Sebab keusahawanan ada juga lah sifat-sifat kepimpinan. Bila usahawan dengan usahawan, that means to say leaders among leaders. Mungkin seseorang tu dulu dia bekerja dengan saya 10 tahun yang lalu. Sekarang ni dia jadi usahawan. Dan dia pula duduk dengan saya satu meja. Dia bahkan boleh berjaya pada kita. Maka he is the leader, I'm also a leader. So we are working among the leaders. Jadi keusahawanan merupakan satu jalan membentuk sifat-sifat keusahawanan yang memang sentiasa ada, insyaAllah, sifat-sifat kepimpinan. Dari sini, apa yang terpancar pimpinan Ustaz dengan Ahmad Kamil? Mungkin seringkali saya cakap, mungkin dengan dia cakap more relevant to usahawan. Apa yang tuan-tuan nampak daripada bidang mana dan bahagian mana yang Cik Ahmad Kamil ataupun Ustaz nak menjelaskan, nak memperjelaskan. Silakan antara Ustaz dengan Ahmad Kamil. Okey, saya jelaskan dulu. Silakan. Okey, doktor bercakap tadi pasal descaling, scaling down of operation dan sebagainya. Maksudnya kalau dalam business function, marketing tak ada dalam department sesuatu organisasi tu. Dia akan gunakan marketing services pada marketing consultant. Yes. So dia pecah-pecahkan all the business function tu kepada yang pakar-pakar melakukannya. Yes. So kalau macam account, dia tak perlu ada accountant dalam office dia. Mungkin dia perlukan accountant sebagai dia punya consultant dan sebagainya. Itu yang saya nampak. So kita kecilkan proses kita sekarang untuk buat sales. Dan sales kita mungkin product innovation kita, product development dia dan sebagainya, dan marketing akan buat. Company punya marketing tu department akan melalui proses marketing salesman, dia akan gunakan marketing punya consultancy dan sebagainya. So dia tak perlu salesman ramai-ramai dan sebagainya. Yes. Super juga macam insurans, satu syarikat insurans tu dia tak perlu hire ramai-ramai insurance salesman. Dia jual insurance package kepada insurance brokers. Insurance brokers ni akan jual. Insurance brokers ni akan ada banyak salesman. So maksud dia tak perlu. Dia cuma cipta produk-produk insurans dia atau tawakal dan sebagainya bagi pada insurance brokers. Itu part of the scaling part of it. Tapi ada isu yang terlintas di pikiran saya ni, saya dah temui 3-4 kes saya bila kita cakap pasal keusahawanan ni. Saya banyak berhubung dengan anak-anak milenium ni, yang budak-budak baru grad dan sebagainya. Salah satu ungkapan kita, saya tak nak kerja dengan orang, saya nak jadi bos. So tiba-tiba nak jadi bos. Ini satu isu juga. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan, tanpa pelajaran tertentu dalam bisnes, dia cebur dalam bisnes. Dan ada yang nampaknya gagal. Dia tak boleh nak menjalankan bisnes tu. Saya tanya kenapa cebur bisnes jenis ni? Oh, dia kata saya tengok bos saya dia jadi kaya raya sebab bisnes ni. So itu kayu pengukur dia yang tanpa dibimbing dia akan gagal. Dan takutnya gagal yang kali pertama tu akan membuat dia gagal seterusnya dalam nak lagi dalam musim COVID ni sebagainya.
Ini satu cabaran lah bagi kita macam mana kita nak bimbing pemikiran dia, emosional dia, supaya kena faham, kena perlunya ada coach nak bimbing, business coach ke, executive coach dan sebagainya. Tapi budak-budak ni tak nak terima, tak boleh terima. Dia jenis millennium guys ni, saya panggil millennium guys ni macam tu. Cara pemikiran dia, cara dia bertindak begitu. Ayat pertama dia, I nak berniaga, I nak jadi bos. Tiba-tiba jadi bos. Kalau boleh, alhamdulillah. Tapi selalunya akan kecundang. Itu yang saya nak share lah, Doktor. Ya, terima kasih. Sila Ustaz. Masya Allah. Saya teringat satu masa, Doktor. Saya pergi pasar di Bangi. Dan di luar tu ada satu abang ni, dia jual ubi keledek, ubi kayu, keladi. So saya masih suka makan ubi kayu. Jadi memang nampak tu nak belilah. So saya kata berapa ni ubi kayu sekilo sebagainya. Dia tanya saya, dia kata abang nak buat apa? Abang nak rebus ke nak buat kuih? Saya kata saya nak rebus lah. Dia kata kalau abang nak rebus, ubi ni tak sesuai bang. Ubi ni sesuai untuk buat kuih sebab dia dah lama lah. Ni kalau abang nak rebus hari Sabtu bang. Hari Sabtu tu memang fresh. Lepas dicabut lah. Tuan-tuan saya bila dengar tu, saya sebab. Saya on the way saya balik tu, saya sebab. Saya kata Masya Allah, masih ada lagi insan-insan yang makna dia berniaga dengan iman. Dia berniaga dengan takwa. Kan? Dia berniaga dengan harapan untuk dapat rezeki yang berkah, yang bersih, yang halal. Masya Allah. Sebab itu ini elemen yang sangat penting lah tuan-tuan. Saya lihat dalam program suasana COVID-19 ni, saya lihat ramai kawan-kawan yang buat training usahawan kan. Saya rasa elemen ini perlu dimasukkan. Sebab bila saya tengok modul-modul tu, alhamdulillah lah dia ajar strategi, dia ajar apa, bagus kan, menidakkan itu. Tapi elemen-elemen yang menurut saya ni B2B, back to basic. At the end of the day kita nak ke mana sebenarnya? Kan? At the end of the day kita nak pergi syurga. At the end kita nak jumpa Allah SWT. Sebab itu penting sangat dalam kita kegairahan kita hari ini melihat peluang yang ada dalam dunia bisnes ni. Soalan ni sangat besar sebenarnya. Tetapi perlu ada elemen-elemen ini supaya apa yang kita buat tadi daripada track. Even kalau kita lihat sebenarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, kita lihat bagaimana Siti Khadijah kan, telah meminang Nabi kan. Dalam usia Nabi masa itu 25 tahun. Kan? Sebab apa? Sebab dia seorang usahawan yang hebat kan. Maknanya bagaimana Nabi dia berniaga, dia dapat untung kan, dan sebagainya. Jadi Siti Khadijah ni rasa macam tertarik. Sehingga dia hantar dia punya perisik lah untuk bersama-sama lebih kurang 4 bulan ikut tengok apa semua Nabi ni macam mana dia berniaga kan. So akhirnya dia jatuh hati dengan akhlak Nabi, kejuran Nabi kan, Masya Allah. Dan akhirnya dia telah hantar wakil untuk pinang Nabi SAW. Jadi maknanya Nabi dia berniaga, dia buat bisnes, tetapi dakwah, maknanya bisnes tu atau maksud dakwah. Dengan cara dia berniaga, dia mampu untuk attract the heart of people kepada dirinya, kepada Allah, kepada Islam akhirnya kan. Jadi sebab itu saya kira dalam suasana hari ini penting untuk kita wujudkan satu suasana melahirkan usahawan-usahawan yang bertakwa, usahawan yang berjiwa dai. Baru ni hari Senin, hari Ahad saya beli utusan Malaysia. Di muka depan kita lihat bagaimana ahli akademik kita, para profesor mendapatkan dia punya professorship tu sanggup menipu kan, sanggup menggunakan kaedah-kaedah yang bertolak belakang dengan nilai integriti. Masya-Allah. Kita juga dengar sebelum ni bagaimana polis yang telah ditangkap kerana tidak ada integriti. Jadi hari ini suasana ini saya rasa perlu kita lihat semula dalam berbagai aspek, termasuklah bidang keusahawanan ni, supaya ianya menjadi asbab untuk kita bertambah dekat dengan Allah, bertambah jauh daripada Allah. Demikian Doktor sementara, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi apa yang Ustaz berkatakan itu merupakan satu landasan yang mana kita kena letakkan kepimpinan ataupun keusahawanan. Landasan tu mesti ada. Landasan yang mengikut kehendak Islam, kehendak Rasulullah SAW. Bila Ustaz sebut benda tu, teringat saya dalam entrepreneurship dia ada praktis. Dia ada praktis.
Ini pun saya akan kenal juga. Praktis. Pertama sekali dia kena praktis mengamalkan, mengikut kaedah-kaedah yang terpuji. Seperti Ustaz cakap tadi, mengikut landasan Islam. Itu salah satu praktis. Kita kena mengamalkan benda tu. Kalau tak mengamal benda tu, dia macam tak hidup. Dia tepu. Tetapi bila kita praktis, dia akan berkembang pula praktis yang kedua, iaitu tiap-tiap satu mesti dia ada culture formation. Dia mesti ikut budaya dia. Jadi kita pula kalau kita punya budaya kita, structure kita dalam bentuk macam kita cakap, bila Rasulullah bagi sesuatu kepada kita, itu merupakan satu cara hidup. Betul tak Dr. Ustaz? Merupakan satu cara hidup. Islam is a way of life. Maka lagi banyak kita mengamalkan bentuk praktis. Maka lagi tinggilah kita punya kemampuan dan kekuatan nak menjalankan sesuatu. Begitu juga keusahawanan. Jadi dia kena mengamalkan, berteraskan pada tadi, kehendak dan keperluan yang telah diberi penetapan. Yang kedua mengikut budaya kita, yang satunya kita mesti ikuti. Seorang meniaga macam mana dia kena cara-cara, kena amanah dan sebagainya. Right? Yang ketiga, praktis yang ketiga ialah tiap-tiap satu dia tak boleh lari dari social interaction. Sebab itu kita belajar social, emotional dan kognitif. Dan kita akan fikir dia kena buat sesuatu mesti ada bermula daripada persamaan, bukan perbezaan. You start something with the common ground. Jadi orang yang menega ni, alhamdulillah. Orang yang menega ni memang dia pun praktis sesama dia orang. Kalau kalau kita beli sesuatu, kalau kita pesan sesuatu, encik saya nak beli kuih 10, dia akan bagi 11 ataupun 12. Dia tak nak bagi cukup-cukup. Adakah kita masih mengamal benda ni? Itu praktis yang ketiga. Praktis yang keempat, macam mana kita sama-sama share pegangan. Sama-sama amal ma'ruf nahi munkar. Praktis mengamal, tegur menegur antara satu lain. Kita kena ada satu usaha. Rumah, ahli perniagaan, ahli training dan sebagainya. Secara tak langsung kita sama-sama membimbing. Jadi rupanya kita buat satu tu mengikut meaning making. Itu yang saya sebut. Kita hidup mencari makna. Kita mengikut makna yang kita faham dan yang perlu kita ikuti. Dan 4 amalan yang katakan praktis-praktis ini digunakan dalam realiti, di dalam untuk menciptakan proses menuju seorang usahawan. Dan 4 praktis ni memang pun barat pernah pakai, tapi depa tak ada lah peringkat peringkat yang cara Islam atau peringkat wahyu. Depa punya apply takat fizikal sahaja. Jadi dalam yang saya sebut ni tadi merupakan kebiasaan. Cuma sama ada kita nak beri tumpuan ataupun tidak, tu tertakluk pada tiap-tiap seorang lah. Itu sekurang-kurangnya yang saya boleh kaitkan apa yang is already happening dan apa yang perlu kita tingkatkan. Jadi seseorang dia melihat sesuatu benda tu telah terjadi baru dia boleh mencerita. Dan satu lagi, dia melihat sesuatu daripada sesuatu yang terjadi, insyaAllah dia berusaha sesuatu kepada yang belum jadi lagi. I mean, it can be very creative dan inovatif. Meningkatkan lagi sesuatu yang telah wujud. So saya buka lah kepada siapa-siapa antara Cik Ahmad Kamil dengan Ustaz. You want to say anything with regard to this? Sekarang ni kita dah cakap lebih kurang 40 minit lah saya. Silakan. Okay. Baik, saya tertarik tadi pada Ustaz Long cakap pasal masa dia pergi beli ubi tadi tu. Ya. Memang payah kita nak jumpa cara ni. So, saya rasa macam inilah. Banyak usahawan segera ni. Saya duduk parti dulu kalau masa pusat Ramadan, bulan Ramadan, penuh usahawan Ramadan. Saya rasa dia berbalik pada niat, Ustaz. Niat dia berniaga tu untuk apa? Kalau dia untuk duit, cara tadi tu yang tak menghalalkan cara tadi tu. Tapi kalau dia niat tadi macam penjual ubi di pasar yang Ustaz beli tu, dia niat dia nak cari barakah. Di samping tu baru dapat keuntungan. Tapi kadang-kadang bila niat kita nak untung saja, saya lihat satu orang dia buat roti john. Roti john pakai butter atau pelantar, dia pakai minyak. Saya cakap Masya Allah. Sebab saya dulu meniaga roti john, saya tahu. Macam ni kita meniaga macam ni ke? Semata-mata sebab musim Ramadan, customer tu mungkin datang sekali ke? Tak kira lah, dia pakai minyak masak untuk bakar roti tu. Ini tadi saya rasa balik pada niat tadi Ustaz. Kalau niat kita betul, insya-Allah perjalanan kita untuk mencapai barakah, mencapai rezeki jadi begitu. Serupa juga macam Dr. Syakir tadi kata. Ada tak orang buat lagi? Orang kalau beli 10 dia bagi lebih.
Pada itu silap saya ada baca buku Sunnah Nabi, orang berniaga, para sahabat berniaga macam tu. Kalau di 10 dia lebihkan sikit. Kalau nak beli, tapi orang berniaga di pasar, na'udzubillah pun orang Islam kita pun dicurinya timbangan tu. Jadi cerita tadi saya balik pada niat tu. Nak dibawa ke mana perniagaan tu? Nak dibawa ke mana hasil perniagaan yang didapat pada hari itu? So saya sangat setujulah dengan Ustaz Long tadi kata, tapi memang payah itulah. Tapi kalau dalam siri-siri keusahawan kita boleh terapkan nilai-nilai itu, saya rasa bertambah baik. Selain pada ilmu-ilmu bisnes yang lain kita belajar, itu dulu asal. Kena sucikan di jiwa tu dulu, niat dia betul, insya-Allah semua orang akan dapat dia punya kesan pada berkat dia tu. Sampai Ustaz pun terharu kan. Okey, itu saja sharing saya, Doktor. Ya. So setakat ni Ustaz, apa yang Ustaz nampak sesuatu yang terbaru ataupun sesuatu yang orang kata emergence, sesuatu peluang atau sesuatu yang kita rasa ada bidang-bidang tertentu yang mana kita patut tumpukan dan sebagainya. So apa pendapat Ustaz? Baik. Betul ya. Apa yang datang pada fikiran saya sekarang, based on kita ada juga bincangkan tadi, itu tentang blue ocean dengan red ocean. Sebab kadang-kadang kita lihat elemen ni penting lah bagi kita untuk melihat. Kita jangan teori red ocean ni maknanya kita berlawan, kita berlaga, kita berebut, kan? Jadi sepatutnya dalam suasana hari ni kita perlu pinjam word tadi lah, maknanya kita kena kreatif, inovatif tu, maknanya lebih kepada ke arah blue ocean, melihat peluang-peluang yang ada tetapi tidak berlawan, tidak bertembung dengan orang lain, kan? Akhirnya tidak menzalimi orang lain, kan? Kadang-kadang kita ni because of kita nak sesuatu sanggup pijak orang lain, sanggup tolak orang lain, kadang-kadang letakkan pasir dalam bilik nasi orang lain. Jadi itu semua sebenarnya sudah un-Islamik sebenarnya. Tidak. So Islam menjadi supaya kita berjaya, orang lain juga berjaya, kan? Win-win. Sama-sama nak masuk syurga, sama-sama nak dapat keberkatan kehidupan dan sebagainya. So elemen blue ocean ni sangat baik. Maknanya mungkin kita dalam kegerahan kita untuk survival kehidupan ni, kita ke arah blue ocean. So bila blue ocean, dia akan buat kita cuba jadi, kita perlu inovatif, kita perlu kreatif, kita perlu mencari peluang-peluang yang ada kelainan yang mungkin benda yang sama, tetapi kita lihat apa yang special yang boleh kita offer tanpa menidakkan orang lain, kan? Masya-Allah. Itu Doktor sementara. Ya, betul. Bila Ustaz sebut pasal blue ocean dan red ocean, selalunya bila orang dalam satu keadaan baru dia terfikir sama ada nak buat blue ocean ataupun red ocean. Tetapi once they caught in red ocean, itu yang dia continuous have to do it. But selalunya when we start, dengar dia kata langkah pertama lebih baik daripada langkah 1000 langkah yang berikutnya. Nyuk kata kita niat cara nak buat satu pun satu daripada cara untuk mendapat kejayaan, mendapat keredaan daripada Allah dan juga dengan daya usaha kita ada. Satu lagi yang menceritakan tentang blue ocean ni, sesuatu yang kita buat yang orang tak buat. Misalnya area yang orang tak nampak, area yang orang tak fokus. Ya Allah. Jadi bila kita buat dalam area itu, maka itu merupakan blue ocean. That is very creative. Dan kadang-kadang area yang orang ketinggalan, yang orang tak berminat dan dia buat sesuatu, selalunya benda yang kita scarcity, benda yang orang tak berminat dan orang tak nampak peluang tu. Bila dia buat baru nampak value added. Bila dia buat, dia baru nampak, pasal orang dah buat. Sebabnya saya bagi misalan lah, banyak organisation is trying to cut cost. Tetapi ingat, when you cut cost, you make sure you cut not to the extent of cutting up the muscles of the organisation. Because when you lose your brain, orang yang pandai-pandai, you cannot get back anymore. Because sebab tu one of strategy is how to make full use of the current manpower or asset that we have that can create more income. That means income generate more income. Misalnya orang berniaga sekarang ni, dia tumpu pada sale. Everything say you must increase in sale. Dan saya cakap lah ni, they are talking about unscaling. They have to reduce down. Why? Simple. Instead of focusing so much on getting sale, can you find the sources to get the raw material more cheaper? Lebih murah apa yang ada sekarang. By doing that, we are not competing with the price.
And even we can lower the price because we got the cheap sources of raw material with a high quality or better quality. That is one of the way to think of a blue ocean strategy. By doing that, sometimes the organization, he can create a new source of to get new material. By doing that, that's why orang cipta material yang baru yang dapat equally important. Sebab tu keluarnya optic fiber. Kalau dulu dia pakai kabel dan sebagainya. Itu pun salah satu orang kata blue ocean strategy Ustaz. Tapi yang ni jarang orang nampak lah. Setakat ni macam pula Mak Kamil ada sesuatu ingin tambah? Okey, cakap pasal blue ocean tu, kita boleh rumuskan sebagai doing the same business but differently. Orang jual roti john, kita jual roti john tapi lain. Packaging kita lain, perasa kita lain. Ada sekarang kalau kita tengok ada macam-macam tambahan lah, goreng pisang crispy apa tak macam-macam, kita pun tak, asal dulu goreng pisang aja. Bila orang buat crispy, semua orang buat crispy. Itu small example of blue ocean. Doing the same thing, niaga juga tapi differently. Segi packaging, rasa dan sebagainya. Dan kita lihat banyak usahawan-usahawan dah berjaya dari segi memindahkan cara buat kerja yang sama, differently, dan ada value, low cost. Itu satu ciri-ciri dalam blue ocean. High value, low cost. Macam mana? Jadi usahawan kena fikir. Kena fikir macam mana. Itu dia yang cabaran yang mungkin tak ramai dapat pengetahuan tu macam mana nak fikir tu. Tapi kalau dia duduk seorang-seorang, cuba memikir menyelesaikan masalah dunia, tak dapat. So dia kena carilah coach. Dia kena carilah trainer. Allah boleh selesaikan pertama. Betul. Ni Cik Norihan ni kawan Ustaz kan? Cik Norihan. Cik Norihan Ustaz kawan Ustaz kan? Dia nak masuk ni. Saya nak Norihan. Ya. Cik Norihan. Cik Norihan bukan kawan you ni, dia nak masuk. Norihan. Tak dengar. Saya tak pasti doktor, minta maaf. Pasal dia Terminal Norihan. Bukan kawan Ustaz. Tak perasan. Cik Kamil ada kawan masuk kan? Tak ada Ustaz. Tak ada doktor. Saya sambung balik, iaitu kalau kita fikir balik daripada satu sudut, kadang-kadang yang kita lihat orang tak terfikir. Dan that's why berlakunya apa orang kata vertical integration dengan horizontal integration tu. Sebab melihat sesuatu ni daripada sudut yang saya sebut tadi tu. Jadi kepada siapa-siapa yang akan datang, kita nampak ni Dr. Arifin pun ada masuk ni, ada di luar ni. Doktor ada apa-apa komen doktor? Dan Cik Firdaus Azharuddin pun ada. Selamat datang Cik Firdaus. Dan juga kepada Ghafir, Cik Osman Abdullah, Cik Syarum, kita punya Fauzi masih ada lagi. Ahmad Kamil dan Aziz Riza. So kalau ada apa-apa soalan, silakan pakailah. Jadi itulah pendapat saya. Kalau daripada kita sebut tadi sekarang ni, apa lagi yang you rasa perlu kita bincang? Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita cakap tentang kesuanan ni, saya nampak memang ada keperluan yang sangat tinggi lah untuk melahirkan usahawan-usahawan yang bertakwa, usahawan-usahawan yang menjadikan bisnes sebagai asbab untuk dia mampu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebab itu saya rasa penting dalam modul-modul keusahawanan yang diadakan itu perlu dimasukkan elemen-elemen ni. Dan kadang-kadang kita lihat agama ni, dia bukan jadi pasak utama, dia bukan jadi teras, dia hanya tempelan je. Mana hanya untuk macam nak menunjukkan adalah nilai Islamik tu. Kita buatlah, panggil satu ustaz cerita tentang berniaga adalah ibadat, kan? Tetapi roh dalam modul tu tak ada pun. Jadi sepatutnya makna setiap trainer yang mengajar tu, dia setiap tu dia bawa sekali, dia integrated, blended dalam modul dia. Apa saja topik yang dibincang, dia kena blended sekali dengan nilai-nilai Islam. Ini isu kita lah sebenarnya dalam pendidikan ni. Ini yang dipanggil sekularisasi ilmu, kan. Maknanya berlaku macam pemisahan. Yang bercakap ni mesti ustaz je.
Yang tak ustaz tak payah cakap kan. Jadi tak, maknanya semua orang walaupun dia mengajar mungkin strategi bisnes ke, dia mengajar BMC ke, dia mengajar apa pun, tapi dia kena bawa maknanya blended. Dia bawa sekali Islam dan diterjemahkan dalam modul, dalam teori dia dan sebagainya lah doktor. Itu sebenarnya masih doktor. Alhamdulillah. Ahmad Kamil ada apa-apa Ahmad Kamil? Saya nak buat sorotan pada ada satu ayat Ustaz cakap tadi, BMC. BMC yang pertama adalah value proposition. Apa nilai kita bagi kepada orang. Tapi sebelum kita bagi nilai kepada orang, apa nilai kita sebagai peniaga? Nilai ni yang kita kata nilai dia, kalau ikut Ustaz Long, Islamic value lah. Kejujuran, amanah dan sebagainya. Dan benda tu kita boleh transfer pada kita punya, bila kita jujur, pelanggan kita, market segment kita rasa kejujuran kita, nampak keamanahan kita itu. Nampak tak macam kita Ustaz Long kata, kita nak embedkan benda ni dalam training-training strategic business ke BMC ke, ini dia. Ya. Saya translatekan value proposition sebagai diri kita, nilai kita. Bila cakap nilai, dah termasuk dalam Dr. Syakir punya, iaitu you punya social emotion kognitif. Itulah nilai you. Termasuk nilai-nilai agama, nilai iman dan sebagainya. Yang ini kita zahirkan, baru orang nampak, oh ini peniaga dia ni Islam, tak boleh rasuah, tak boleh apa dan sebagainya. Jadi saya setuju dengan Ustaz Long. Macam mana kita nak embedkan benda ni, Islam ketakwaan ni dalam modul-modul tu. Maksudnya bila kita buat sebenarnya kita beribadah, bukan cakap BMC saja. Last tahu BMC. Last ujung BMC profit. Dapat profit ya. Nilai dalam tu, dalam seluruh struktur BMC tak ada. Saya setuju sangat Ustaz Long. Baik, terima kasih. Ya, Ustaz, apa Ustaz nak cakap? Saya kira Dr. rumus kot dah petang kita ni, insya-Allah. Tapi bersama-sama kita ialah ketua pengarah ISKAN, iaitu Cik Firdaus Azharuddin. Selamat datang Cik Firdaus. Please give any comment that you want to share with the member in this panel. I would like to welcome Cik Firdaus. Anything that you feel that you want to add in, because we are discussing that is something that is common. Dan mana terdedah kalau Cik Firdaus rasa sesuatu yang Cik Firdaus nak share, termasuk juga lah dengan Dr. Arifin. Dr. Arifin, kalau ada apa-apa sila share in, because kita sekarang ni dah pegang menuju pada satu yang kita nak cuba nak bagikan semangat kepada orang kita yang mungkin setengah telah menjalankan tapi mesti ada kekuatan nak teruskan. Ada setengah dia dah buat tapi dia tak tahu macam mana nak memasar produk dia dan sebagainya. Jadi produk dia masih not at a commercial level yet. So bagaimana dia nak commercializekan? Maka sinilah peluang-peluang pada konsultan, coach-coach yang available macam Ahmad Kamil kata tadi, berkesempatan nak menyemburkan diri atau menyambungkan lagi. Sebab ingat sesuatu yang kita buat sekarang ni, benda ni is not going to be forever. Dia akan jadi obsolete. Sebab tu the next generation will come in. So our thinking also must be aligned with this generation and for the next generation to come. Kalau base daripada situ pun kita dah menuju kepada satu sikap yang kita panggil Blue Ocean juga. Blue Ocean ni dia luas sebabnya dia berlaku 1000 tahun yang lalu. Tapi tak siapa bagi tumpuan, melainkan pada the person yang wrote the book tu dia bagi tumpuan. Jangan Blue Ocean ni kalau fikir dulu orang kita macam mana dia boleh pergi seluruh dunia. Kalau tengok balik perkampungan Melayu ada banyak tempat dan sebagainya. Macam mana mereka boleh survive di sana? Sedangkan mereka tak ada preparation. Mereka tak dilatih. Kita dulu mana ada pergi belajar keusahanan. Betul? Tak ada. Setiap meniaga sendiri. Tapi kerajaan dah bagi bantuan banyak. Macam-macam pendedahan. Tetapi yang kita perlukan, tingkatkan ialah dia punya internal resilient. Kekuatan dalaman dia. Sama ada dia usahawan. Kalau kekuatan dalamannya kita tak bagi penumpuan, dan ini berupa berlakunya transformasi diri ataupun transformasi diri. Maksud saya, he is what he is. I mean, dengan kebandaian yang dia ada sekarang, dia boleh mengatasinya. Tetapi kalau dia menempel sesuatu yang bukan what he is, benda tu dia rasa berat, dia kata dia tak minat dan sebagainya. Jadi nak menuju kepada benda tu, sebab tu kita ada kadang-kadang psikometrik. Psikometrik pula dia akan jadi hanya snapshot. Waktu kita ambil dia ya. Tetapi bila dia masuk kelas, dah lain dah. Bila dia habis belajar, dah lain dah. Sebab psychometric telling you what he is now at this moment of time. What he needs to improve. Because tiap-tiap manusia ada level of maturity. Kalau maturity dari segi fizikal, kita boleh tahu orang lelaki balik, orang wanita dia kehilangan haid, itu kita kata physical maturity.
What about in terms physical, mental maturity? Bagaimana pemikiran dia? Rupanya cara dia bercakap menzahirkan maturity dia. Tapi kita nak tahu tu pula, kita kena belajar. Supaya banyak orang-orang dia tutur bahasa, dia mencerminkan kepribadian dia, mencerminkan kebolehan dan boleh dan tak boleh. Jadi dengan erti kata kita kena all the time in a transformational mode. Mean to say update our knowledge, update whatever we have. Jadi sekarang ni kalau Ustaz Long kata tadi, orang kalau dulu dia sanggup bagi nasihat kepada kita sesuatu yang kita tak tahu. Itu pun memukakan salah satu plus factor. Yang tu yang dia kata kadang-kadang customer can create value to them. Kadang-kadang dia sendiri bagi keikhlasan kat kita menyebab kita kata kalau betul saya pun ada usahawan. Betul tak? Pasal usahawan tak tipu. That's another way tu. Betul tak Ustaz? Bahkan usahawan boleh save duit. You jangan beli yang ni. Yang ni barang macam ni. Oh you jangan beli. Bandar ni dah lembek sikit. You tak boleh buat kuih. Jadi kalau dia, sebab dia ada nilai-nilai. Sebab kematangan pemikiran dia tu. Itu come to the level of yang kita faham. The usahawan itself might reach a certain level, what we call it, a self-altering capability. Berteras sesuatu berpandu kepada nilai-nilai yang dipegang. Nilai-nilai Islam, nilai bukan sekadar kita cakap, tapi boleh melaksanakan sehingga terbit kepada sikap, cara percakapan, tindakan yang kita buat mencerminkan inilah seorang usahawan. Saya melihat sahabat kita Cik Ahmad Kamil termenung sebentar. Apa yang terpancar di fikiran Cik Ahmad Kamil telah share. That is real. What we are trying to develop the qualities of entrepreneurs. Itulah ya, Doktor, pasal development of the usahawan tadi. Saya banyak pergi kursus usahawan yang bukan develop pun, yang diberitahu, diajar training itu saja. Training on certain subject, whatever it is lah, BMC, marketing, financial management dan sebagainya. Tapi tak sentuh kepada yang doktor cakap tadi, kematangan mental tadi tu. Kematangan kognitif tadi tu. Tak ada. Kalau Ustaz Long cakap tadi, yang dalam pula, keimanan tadi, ketakwaan tadi, termasuk tidak dalam tu. Jadi bila bertembung kedua-dua nilai ni, doktor cakap pasal nilai tadi, maka berlakulah transformasi yang sangat hebat. Maksud usahawan tu akan jadi usahawan yang hebat. Di samping ilmu-ilmu yang dia belajar. Tapi sebelum dia nak dapat ilmu-ilmu bisnes dan sebagainya, yang ini dua penting. Nilai tadi tu, which is unmeasurable. Tak nampak. Doktor cakap pasal psychometric tadi. Snapshot of a time, siapa dia pada masa itu dan macam mana kita bantu dia untuk membangun dari segi pemikiran dia, social emotional dia dan dengan kognitif dia. Itu dua benda berbeza, doktor. Saya rasa kalau dipadukan kedua-dua ni, maka mantaplah usahawan tu. Saya rasa ini yang saya rasa lah sebab saya dah pergi banyak, saya dah pergi coaching, saya pergi psikometrik, saya dah pergi training. Saya cuma dapatkan macam mana nak asimilasikan dia. Ini Ustaz Long tambah pula dengan kekuatan keimanan, ketakwaan dan sebagainya. Ia menjadi cantiklah manusia tu, cantiklah usahawan tu. So cantiklah bisnes-bisnes yang akan berkembang di negara kita, insya-Allah. InsyaAllah. Ya Ustaz, apa Ustaznya pendapat Ustaz? Dalam Al-Quran ada satu surah Al-Mutaffifin. Jadi sangat baiklah para usahawan ataupun siapa saja yang berminat dengan topik kita ni kan untuk melihat surah ni. Sangat the whole of surah tu sebenarnya adalah untuk rohnya adalah untuk bagaimana bila kita berniaga, bisnes sebagainya, bagaimana kita mampu untuk menjadi usahawan-usahawan yang bertakwa kepada Allah. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Celakalah orang-orang yang tidak ada integriti, celakalah orang yang tak jujur. So asbab nuzul surah ni adalah bagaimana pada zaman ni, cerita zaman Nabi ada di kalangan sahabat ya, dia daripada awal Islam mereka berniaga tetapi meletakkan yang buruk, yang tak baik di bawah, barang buah-buahan tu yang baik di atas kan. Jadi bila orang nak beli sebenarnya dia akan sauk dalam lah, jadi yang banyak tu yang buruk tu yang tak nampak kan. Jadi Allah turun ayat ni, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang, orang yang tidak jujur. Siapakah mereka? Mereka yang apabila tentang diri dia very particular. Bila tentang diri dia mesti ambil kira, dia tak nak rosak, dia tak nak itu kan. Tapi bila dia buat untuk orang lain, bila dia menimbang untuk orang lain, bila dia menakar untuk orang lain, dia berlaku curang.
Jadi kata Allah dalam ayat tu, mengapa demikian? Kerana mereka lupa. Allah suruh ingatkan. Ingatkan apa? Ingatkan hari di mana kamu akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat rentetan ayat-ayat itu sangat baik. Sangat baik untuk kita sebenarnya untuk menjadi satu asas lah bagaimana untuk kita bina budaya keseruanan yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai yang Allah dan Rasul kehendaki, insya-Allah. Demikian Dr. Terima kasih. Alhamdulillah. Sebelum saya ni kita rasa kita dah sampai ujung dah. Jadi memang entrepreneurship is something is very important. We need these entrepreneurs. Kita memerlukan keusahawanan ni sebab mereka lah merupakan sesuatu yang kita boleh menjadi penggerak. Because macam sektor level-level kematangan kita. Mula-mula kita nak berniaga, kita tak tahu. Kita ikut apa kita nak buat, ikut suka. Lepas tu kita cerdik sikit, kita tengok orang buat dan kita cuba faham mengapa orang buat sesuatu. Dia satu peringkat kematangan. Oh, dia kata begitu orang buat. Maka dia pergi belajar, dia dapat sesuatu. Tapi sampai setengah dia buat. Dia harap orang lain buat decision pada dia. That means dia ada dependent. Jadi kalau orang tak bagi sokongan, dia tak boleh buat. Tetapi ada orang pula, dia buat satu, I think I want to do it. This is a good quality. Sehingga berjaya. Sebab tu yang keluarnya jadi creativity dan sebagainya. Dan cipta sesuatu tu, terkadang-kadang dia menggunakan fasiliti yang ada sekarang ni. Sekarang ni banyak form ada kan. Kita banyak platform. So dia kata country, seamless countries, dunia tanpa sempadan. Tak ada apa, kita pakai, you nak pakai Yahoo kan, you nak pakai Microsoft kan, those ada platform, international platform. Jadi sekarang ni dengan Bitcoin, dengan Bitcoin dan kata blockchain, technology of blockchain. Everybody is now using the blockchain. Rupanya ada ilmu tersirat dan tersurat di situ. Jadi dengan arti kata, kalau kita fikir balik, entrepreneurship ni adalah sesuatu yang boleh bawa kita satu bidang yang kita panggilkan exploring. Entrepreneur ni dia memang suka explore, melihat sesuatu. Macam kita pergi makan angin, setengah orang dia tengok, dia entrepreneur, dia tengok peluang apa dia nak niaga balik. Kalau kita pergi makan angin, kita melihat satu kecantikan dan kita ambil gambar kenangan. Nampak dua sudut pandangan yang berbeza. Dia mencerminkan latar belakang seseorang. Tetapi orang setengah dia boleh berubah. Berubah dia bukan dari luaran, inside out. Itu katakan transformation. Sebab dia melihat sesuatu contact. Daripada contact, maka dia lihat sesuatu how this in the contact berlakunya hubung kait. Macam mana hubung kait antara supplier dengan customer, supplier dengan organisation. Kemudian dia tengok daripada relationship antara supplier dengan supplier, antara produk dengan consumer dan customer dan sebagainya, terbit satu perkara proses. There are things that I can do. So dia ada tiga konsep tu. Satu contextual, contact, kedua relationship dan ketiga proses. Apabila dia boleh coordinate ketiga-tiga elemen moment yang kita kata, three moment, iaitu moment contact, moment relationship dan moment proses, maka berlakulah transformation. Transformation menunjuk kata kemampuan seseorang mengurus ataupun mengusaha ataupun to coordinate tiga-tiga elemen tadi, proses, contact dan relationship. Maka berlakulah transformation. Maka di situlah lahir yang perlu ocean strategy. Because dia melihat daripada sudut yang slightly different than other. Maka diri dia jadi lebih tambah resilient, lebih kuat, berkemampuan melihat sesuatu. Halangan yang datang merupakan satu cabaran untuk dia meningkat, bukan untuk dia surrender and take another way around. But he will go out to find way to achieve dia punya goal. Jadi kita ingat Encik Khalid tu siapa dia Ustaz? Dia kata tadi? Tak ingat tak ni? Ya? Konselor kita yang saya invite tadi. Dia masuk lagi? Saya ingat dia tengah tunggu betul Doktor. Tak ada pun. Saya tu tengok tadi. Mungkin yang tadi dia suruh dia masuk balik. Tu saya tanya Ustaz tadi. Suruh dia masuk balik. Saya cari dan cuba nak masuk. Tak ada. Tak ada dah ada. Tu saya tanya Ustaz tadi, tak ada. Buat nama tadi tu saya tak perasan tu, buat dia Cik Khalid. Yang nama yang Cik Doktor sebut tadi lain. Ya, dia tulis tu Norishan. Mungkin. Jadi saya tengok komen sini, kita tengok komen yang ditulis oleh Dr. Arifin. Quantitative entrepreneurs. Terima kasih Doktor.
Tapi yang dimaksudkan quantitative entrepreneur ni doktor, dia merupakan ikutan selepas berlakunya qualitative entrepreneur doktor. Dia mesti menjadi qualitative entrepreneur dulu baru dia boleh jadi quantitative entrepreneurs. Kalau kita nak buat kajian dulu pun dia tu mestilah qualitative dulu baru diikuti dengan quantitative. Because quantitative we are talking about the masses. While the qualitative ni very selected few. So memang betul Ustaz, Dr. Arifin, iaitu kita memerlukan quantitative entrepreneurs. But sebelum lahirnya quantitative entrepreneur, kita kena ada qualitative entrepreneur. I mean dia tu sendiri berkualiti, mempunyai entrepreneur, dia ada satu sifat self-authoring. So these two things, alright, qualitative and quantitative ni dia boleh disambungkan, boleh di bridge. That's why memerlukan coach. Nak buka minda seseorang supaya dia boleh berubah ke satu tahap ke maturity dan sebagainya. Thank you very much Dr. Arifin for your comment. So macam Dr. Arifin cakap, bila dia kata quantitative, dia mesti ada banyak baru dia boleh dapat quantify. Alright, dia ada measurement dan sebagainya. Tetapi dia also ada measurement for qualitative. Jadi kita sebab tu kalau kita nak you ambil mana? Siapa cakap ni? Bila kita kata Rasulullah cakap, tak ada lah. Kita terima, patuh dan buat. Betul Ustaz? Itu yang kita kena kualitatif. Orang yang berkualiti yang menyampaikan, maka lahirlah benda yang kita kuantitatif. Bila kuantitatif, kita boleh pakai survey, kita pakai SPSS, kita pakai macam-macam. Bangun tengah itu membantu kita. Sebab tu dia kata, you give me the data. Sebab tu peringkat kedua kita, I need more data. Sedangkan data tu can get more information. Right? The data can be by itself, but it can form to become information. As a result of that, kita ada algorithm to overcome that. So we don't need to create the new algorithm. We use the present algorithm so that it take advantage for us. How to make use of the algorithm and AI, artificial intelligence. Especially we are moving now the 4 to 4.0, 4.1 industry. Jadi satu yang ni dah lebih tinggi lah. Minta insyaAllah nanti kita akan bincang lagi Dr. Arifin. Dr. Arifin dengan Cik Firdaus, kita nanti kita jemput buat perbincangan juga dan kita tak offkan video ni so that kita boleh share. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang share. Terima kasih kepada Dr. Arifin, terima kasih kepada Cik Firdaus Azharuddin, kepada ISKAN, iaitu Ketua Pengarah ISKAN, dan juga kepada Cik Osman Abdullah dan Gafil, Cik Sahrum dari Perak, Cik Fauzi coach, dan kita punya coach ni Ahmad Zamir dan Aziz Niza daripada Shah Alam. Jadi saya ucapkan terima kasih lah. Sebelum kita tamat ni, sila buat closing bagi Ustaz dulu, dan kita bagi Ahmad Kamil dan kita tutup. Terima kasih Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, saya melihat bahawa apa saja yang kita lakukan dalam hidup ni perlulah kita letakkan dengan jelas what is our ultimate goal, apakah matlamat kita sebenarnya. So as a Muslim, matlamat kita adalah nak masuk syurga. Tetapi kadang-kadang orang masih lagi keliru. Bila kita tanya mengapa nak masuk syurga, so ada kata sebab nak minum air sungai susu, mungkin sebab nak kahwin dengan bidadari. Kalau itu jawapannya, maknanya masih lagi tak faham, masih lagi tak sampai kepada maksud. Jadi kita nak masuk syurga, why? Because kita nak masuk syurga sebab kita nak bertemu dengan Allah dalam syurga. Jadi itu ultimate goal kita. So kalau kita nak bertemu Allah dalam syurga, maka semasa kita hidup kat dunia ni, kita kena usaha how in every minute, how in every second Allah can please with us. Macam mana dalam setiap saat, setiap keadaan, dan macam mana dalam apa yang kita buat, sentiasa kita berusaha untuk menyukakan Allah, untuk menggembirakan Allah. So kita punya neraca timbangan adalah apa yang Allah suka. Maknanya apa yang Allah suka itu menjadi priority, itu kita akan dulukan. So apa yang Allah tak suka, maka kita akan tinggalkan. Contoh kita biasa bercakap tentang reaktif dengan proaktif kan. So orang yang reaktif ni adalah orang yang bertindak balas dengan rangsangan. Tapi orang proaktif, dia akan bertindak balas dengan rangsangan, betul, tapi di tengah-tengah antara tindak balas dan rangsangan ada ruang untuk dia berfikir. So dia akan melihat apakah alternatif yang ada, apakah pilihan-pilihan yang ada. So dia akan, orang yang proaktif, dia akan pilih the best. Apakah pilihan yang the best, option yang the best. Tapi bagi orang yang letakkan Allah dekat depan, option yang the best tu adalah yang Allah suka, bukan yang dia suka.
Tetapi dia sentiasa melihat yang manakah antara alternatif option yang ada, yang manakah yang Allah paling suka, maka itulah yang dia akan ambil untuk menjaga tindakannya. Jadi ini sepatutnya menjadi asas dalam setiap apa yang kita buat. Tak kira siapa kita, mudah-mudahan Allah bantu kita, berkat kehidupan kita insya-Allah, dan jadi asbab untuk menjadi ruang, akhirnya menjadi media, menjadi hamparan sajadah untuk kita bina kehidupan akhirat kita, yang akhirnya boleh masukkan kita ni dalam syurga sehingga boleh bertemu dengan Allah dalam syurga insya-Allah. Terima kasih Doktor. Mohon maaf kalau salah silap kasar bahasa. Sama, sila. Cik Makamel. Saya nak merumuskan perbincangan kita hari ini ialah macam mana kita nak integrasikan tadi. Bila kita dah faham niat kita macam mana, nak jadi usahawan yang macam mana, dengan ilmu-ilmu yang perlu untuk jadi usahawan berjaya, dengan yang Ustaz kata tadi, yang mana pilihan terbaik. Niaga apa yang terbaik? Contohnya, niaga ni terbaik atau tidak? Dia memberi pulangan kepada masyarakat atau tidak? Dan di samping pulangan pada masyarakat umumnya, khususnya pada diri dia sendiri, supaya dia boleh survive juga balik. Dan dia boleh berbakti, boleh menderma, boleh sedekah, boleh bayar zakat dan sebagainya. Macam mana kita nak integrate dia? Yang saya nampak rata-rata sekarang, usahawan tu macam duduk di satu blok yang lain. Agama tu di satu blok yang lain. Macam Ustaz tadi ya. Bila Ustaz, ia kena cakap pasal agama saja. Usahawan nak cerita pasal duit, niaga, business, marketing dan sebagainya. Macam mana kita nak serapkan dia jadi satu Islamic business? Supaya Dr. Syakir kata nak buat Islamic coaching. Ke mana kita nak pergi? Yang saya nampak itulah arah tuju kita yang harus pada tahap dan daya masing-masing berusaha untuk jadikan dia Islamic business. Kita ada Islamic bank, okey bagus. Tapi Islamic usahawan macam mana? Nak kita orang kata masukkan dia sekali, jadikan satu dalam satu wadah yang satu saja. Tak ada perpisahan antara agama tu lain, bisnes ni lain, tak apa, menghalalkan cara pun tak apa, bolehlah rasuah ke, tipu harga, timbangan dan sebagainya, tak mau. Dan kita nak dunia dan akhirat. Untuk bawa kita ke akhirat ialah dunia ni yang bawa kita ke akhirat. Betul Ustaz? Betul perjalanan dunia kita dengan niat yang betul akan bawa kita berjaya juga di akhirat. Tapi kalau atas dunia pun kita businessman, kelang kabut dan sebagainya, tak ikut apa-apa yang halal dan haram dan sebagainya, itu je akan jadi satu masalah. Dia sendiri, usahawan tu sendiri rugi. Dia nampak berjaya di dunia, nampak berjaya, hebat dan sebagainya. Tapi wallahu alam, kita pun minta insya-Allah dia pun berjaya di akhirat. Tapi itulah kaedah dia, itulah situasi dia. Dan macam mana kita nak, saya rasa itu satu cabaran. Pada pendukung-pendukung yang nak buat training dan sebagainya, dia kena fikir aspek ni. Macam nak menerapkan nilai-nilai Islamik tu. Kita rasa usahawan, bila cakap usahawan ni putra. Kita bercerita pasal usahawan ni putra. Macam mana kita nak terapkan tu? Supaya macam jadi asas, kata Ustaz tadi, menjadi satu asas yang padu, yang boleh membawa, menjadi pemandu kepada pemikiran dan tindakan kita ke arah kejayaan dalam usahawan di dunia dan juga di akhirat. Saya share itu saja, Doktor. Alhamdulillah. Jadi kita cakap tajuk keusahawanan, right? So this is more open. This is more of direct in relation yang kita cakap tengah hari tadi, iaitu finding square hole. Mencari sesuatu yang bersesuaian dengan seseorang. Jadi sesuaian dengan seorang usahawan dan sebagainya. Sebab inilah merupakan ruang yang kita buka. Terima kasih kepada komen yang beliau oleh Dr. Arifin. Dia cakap, sini dia kata budaan dalam bisnes. Betul lah. Budaan. Gua kata dugaan dalam bisnes. Kemudian competitive edge in business. Kompetitif ni sesuatu yang kita boleh discuss pula in the next session. Maybe besok pukul 12 kita bincang pasal competitive edge in business. What is meant by that? How to go about that? How that suddenly competitive is at? Because there are things that apa yang dia cipta dulu sekarang dah hilang dah, tak ada dah. Perkataan chain supply pun dah berubah dah. Because datangnya the new business in the era sosial ni habis berubah dan kita akan kupas lagi. Jadi alhamdulillah kita pun dah selesai. Hari ini kita dah cakap lanjut ke sebelah. Saya ucapkan terima kasih kepada panel doktor kita iaitu Ustaz Long dan juga Ahmad Kamil. Dan juga saya terima kasih kepada semua sahabat-sahabat peserta yang masuk. Nampak ya, usahawan Emma pun masuk. Terima kasih kepada usahawan Emma, Dr. Arifin, kepada Coach Muhammad Fauzi masuk balik. Dan juga yang berharga Tuan Firdaus Hazaruddin. Terima kasih Tuan. Ini pengarah Iskian pun masuk. Terima kasih. Sudi sekiranya tadi kami pun nak jemput Tuan masuk sekali buat sharing. Saya dah mengikuti banyak percakapan Tuan yang mana boleh kita bincang, yang memberi banyak penambahan nilai kepada keusahawanan.
Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Cik Osman Abdullah. Mungkin ni daripada Perlis ke mana ni. Saya ingat mungkin. Dan Gafil, termasuk Syahrum daripada Perak. Dan Cik Aziz Nizam from Shah Alam. Jadi saya mohon maaf, silap cakap, laju cakap. Memang kami ni orang yang serba kekurangan. Tetapi kami cuma take small initiative. Satu langkah kecil. Mudah-mudahan langkah kecil ni dapat beri sikit sumbangan kepada masyarakat. Sumbangan kepada bangsa kita. Kami cakap takat kemampuan kami ya. Kami tak pandai. Tapi sekadar nak share. So we welcome any teguran, sharing, new input dan sebagainya. So I appreciate for yourself to be here. Being and doing to be here at the same time, dan sudi bagi komen dan sebagainya, ini merupakan sesuatu yang cukup hebat nilainya. Siapa yang berminat, sila share this video, dan all this will be recorded in my YouTube. Kalau tuan-tuan nak tengok, ada banyak lebih kurang 100 topik yang relevan kepada usahawanan dan relevan kepada coaching, because I'm a Master Certified Developmental Coach, dan banyak nilai-nilai coaching di situ. Tuan-tuan boleh begitu dalam saya punya YouTube, Syakir Mustafa Master Developmental Coach. Please subscribe and share. Banyak siri-siri percakapan saya direkod di situ. Jadi saya mohon maaf, saya cakap dan sebagainya, semuanya kita serah kepada Allah. Allahu'alam lah. Allah saja maha mengetahui. Mohon maaf kepada kami. Kita jumpa lagi besok pukul 12 tuan-tuan dan puan-puan. Tajuk berkemungkinan kita akan cakap tajuk yang kita sebut tadi. Apa yang dikatakan leading age ataupun competitive age. Especially in era sosial dalam bisnes. Okey, kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.